selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pada hari ini, kami dari kumpulan 20 ingin membentangkan tajuk Dasar-Dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia. Saya Safinia Anak Gordon, bernombor kad matrik D20121099061. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan sains pertanian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif Anaki bin Jaafar, nombor pelajar D20121099044. Saya akan membincangkan tentang topik kepentingan dan fungsi dasar-dasar pendidikan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Nur Amni binti Muhammad Nazik, pemegang kad matrik D20121099065. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iza Azimah binti Muhammad Suhaimi, nombor kad matrik D20211099045. Antara tujuan dasar-dasar dan hala tuju pendidikan di Malaysia ditubuhkan adalah untuk membina negara bangsa, membangunkan modal insan, memperkasakan sekolah kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan, memartabatkan profesion keguruan dan melonjakkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan. Seterusnya ialah antara saranan Menteri Pendidikan di atas pelaksanaan dasar-dasar ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, kreatif dan inovatif. Selain itu juga adalah untuk melahirkan modal insan yang dapat menguasai 3 quotient iaitu intellectual quotient, emotional quotient dan spiritual quotient. Yang seterusnya adalah untuk merapatkan jurang pendidikan bandar dan di luar bandar selaras dengan pendidikan untuk semua. Seterusnya ialah hubung kait di antara falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan sistem pendidikan ke arah kemantapan perkembangan pendidikan di Malaysia. Apakah itu falsafah pendidikan? Falsafah pendidikan merupakan hala tuju atau panduan terhadap perkara-perkara yang berhubung kait dengan pendidikan. Matlamat pendidikan sesebuah negara adalah berdasarkan falsafah pendidikan yang ditetapkan. Berdasarkan falsafah pendidikan yang telah ditetapkan juga, maka segala perancangan dalam sistem pendidikan termasuk penetapan dasar-dasar, pengisian program pendidikan, penentuan isi kandungan kokurikulum, aspek pelaksanaan kokurikulum dan sebagainya ke arah yang sama. Contohnya ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan. Dasar merupakan formulasi idea-idea sebagai panduan untuk tindakan. Pelaksanaan sesuatu dasar membabitkan persoalan perundangan. Hubung kait di antara falsafah ialah mencari dan membuktikan kebenaran serta memberi arah tujuan atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting. Manakala pendidikan ialah proses atau aktiviti untuk mengembangkan jeris. Hal ini bertujuan untuk menambahkan kemahiran, kebolehan dan pengetahuan supaya dapat memberi kebahagiaan, faedah dan kemajuan dalam hidup untuk bertindak. Contohnya ialah dasar pendidikan percuma. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan didirikan bagi melaksanakan dasar dan falsafah tersebut. Sesuatu sistem mempunyai komponen yang rumit dan kompleks. Pelaksanaan sistem yang berjaya apabila semua komponen saling bergabung dan menyokong antara satu sama lain. Sistem pendidikan kebangsaan di sekolah di bawah kategori institusi pendidikan kerajaan terdiri daripada pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan lepasan menengah. Sistem pendidikan yang dijalankan di Malaysia lebih teratur dan sistematik. Contohnya ialah pendidikan prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah khas, kolej dan universiti. Rumusan hubung kait di antara falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan sistem pendidikan. Walaupun falsafah
dasar dan sistem pendidikan dilihat berbeza dari segi fungsinya, namun pelaksanaannya adalah satu, iaitu ketiga-tiganya saling berhubung kait di antara satu sama lain. Dengan kata lain, ketiga-tiga komponen ini mempunyai tujuan yang sama, iaitu ke arah pelaksanaan pendidikan yang sempurna dan memperkembangkan lagi sistem pendidikan di Malaysia agar dapat bersaing dengan negara-negara yang maju. Hasil ke arah kemantapan pendidikan Malaysia. Kedudukan sistem pendidikan di Malaysia dilihat setaraf dengan pendidikan negara maju. Bak kata pepatah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah kerana ia telah digubal dengan teratur. Hasil daripada falsafah pendidikan kebangsaan, tenaga rakyat yang dihasilkan keseluruhannya dapat memenuhi keperluan guna tenaga negara. Selain itu, dapat merapatkan jurang pengenalan bidang pekerjaan mengikut kaum sama ada dari sektor kerajaan atau swasta. Ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan turut menyumbangkan kepada negara untuk memberi kepengetahuan dan kemahiran kepada pelajar agar dapat memantapkan ekonomi negara di masa hadapan. Okey, terdapat 4 kepentingan dasar pendidikan yang menjadi teras utama pendidikan negara. Yang pertama ialah dasar kebajikan. Pendidikan itu merupakan suatu kebajikan untuk para pelajar meningkatkan tahap pemikiran, keilmuan, kemahiran dan sebagainya. Jadi, bagi melaksanakan dasar ini, kerajaan telah menaja projek pembangunan prasarana dan perkhidmatan seperti dasar bantuan kewangan atau lebih dikenali sebagai beasiswa, PTPTN, dasar rancangan makanan tambahan yang bertujuan untuk menjaga kebajikan dan membantu para pelajar. Okey, seterusnya dasar solusi. Dasar solusi ini merupakan dasar yang berkaitan untuk menyelesaikan masalah dalam aspek sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, antara masalah yang timbul dalam sektor pendidikan ialah masalah keciciran pelajar sekolah rendah dan masalah murid yang tidak aktif dalam bidang sukan. Oleh itu, kerajaan telah mewujudkan dasar keciciran sifar agar tiada pelajar sekolah rendah yang tercicir daripada pelajaran. Serta, kerajaan juga mewujudkan dasar satu murid satu sukan agar dapat melahirkan para pelajar yang seimbang dari segi sukan dan akademik. Okey, dasar yang ketiga pula ialah dasar kawalan. Kawalan bererti mendisiplinkan. Jadi, dasar ini diwujudkan bagi memberi peringatan, pencegahan dan pengajaran kepada para pelajar agar mematuhi peraturan. Sebagai contoh, dasar kod etika serta dasar peraturan dan undang-undang pendidikan. Dan dasar yang terakhir ialah dasar inovasi. Dasar ini bertujuan membawa dan memberi pembaharuan dalam pendidikan negara. Dasar ini bersifat futuristik dan pragmatik kerana membawa pendidikan ke arah lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya, dasar sekolah berprestasi tinggi, TVET dan ICT dalam pendidikan. Kesimpulannya, pelbagai dasar telah diwujudkan oleh kerajaan bagi menghasilkan para pelajar yang berjaya dalam pelbagai aspek. Implikasi pelaksanaan dasar-dasar pendidikan di Malaysia terhadap pembangunan insan dan negara. Pelaksanaan dasar-dasar pendidikan telah memberi implikasi atau kesan terhadap pembangunan insan serta negara Malaysia. Yang pertama ialah implikasi pelaksanaan dasar PPSMI, iaitu pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris terhadap pembangunan insan di Malaysia adalah dapat melahirkan rakyat Malaysia yang boleh menguasai ilmu sains, matematik, teknologi dan bahasa Inggeris untuk berdaya saing di masa akan datang. Implikasi pelaksanaan dasar PPSMI terhadap pembangunan negara pula ialah dapat mewujudkan negara yang berpendudukan bijak serta dapat membantu untuk memacu pembangunan negara yang berasaskan pengetahuan dan pemindahan teknologi yang tinggi. Yang kedua ialah implikasi pelaksanaan dasar MBI, iaitu memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuh bahasa Inggeris terhadap pembangunan insan di Malaysia ialah
dapat membangunkan rakyat Malaysia yang cinta dan mendaulatkan bahasa kebangsaan serta menguasai bahasa Inggeris untuk lebih berilmu, berkemahiran tinggi dan berdaya saing di peringkat dunia. Implikasi pelaksanaan dasar NBM-MBI terhadap pembangunan negara Malaysia pula adalah dapat mewujudkan negara yang mempunyai rakyat yang bijak dan dapat membantu memajukan pembangunan ekonomi negara. Yang ketiga pula ialah implikasi pelaksanaan dasar 60-40 terhadap pembangunan insan di Malaysia pula adalah mewujudkan rakyat yang berketerampilan berfikir saintifik dan progresif, kreatif serta inovatif. Implikasi pelaksanaan dasar 60-40 terhadap pembangunan negara pula ialah dapat menyediakan sumber tenaga manusia yang berkemahiran tinggi dan berdaya cipta untuk keperluan dan kemajuan negara. Yang keempat pula ialah implikasi pelaksanaan dasar satu murid, satu sukan terhadap pembangunan insan ialah rakyat dapat membentuk sosial, jati diri, disiplin dan nilai murni yang tinggi. Dapat membangunkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta melahirkan insan yang sehat dan cergas dan dapat meningkatkan minat bersukan dan melahirkan ahli sukan yang bertaraf dunia. Implikasi pelaksanaan dasar satu murid satu sukan terhadap pembangunan negara pula adalah dapat menggiatkan penglibatan pelajar dalam acara sukan dan kokurikulum serta menaikkan mutu sukan negara, meningkatkan produktiviti kerja dan pencapaian sukan peringkat antarabangsa. Yang kelima ialah implikasi pelaksanaan dasar pendidikan percuma ialah dapat mengurangkan kadar buta huruf dalam kalangan rakyat Malaysia dan rakyat berpeluang meningkatkan tahap pendidikan. Implikasi pelaksanaan dasar pendidikan percuma terhadap pembangunan negara ialah dapat mewujudkan negara berpendudukan bijak serta melahirkan ramai generasi berpendidikan yang mampu membangunkan negara dan pengamalan demokrasi pendidikan. Yang keenam ialah implikasi pelaksanaan dasar sekolah selamat ialah dapat membentuk sosial pelajar melalui disiplin yang mantap dan sentiasa menjaga keselamatan diri. Implikasi pelaksanaan dasar sekolah selamat terhadap pembangunan negara pula ialah dapat mengekalkan perpaduan rakyat dan mewujudkan negara yang aman serta rakyat yang berdisiplin tinggi. Akhir sekali, implikasi pelaksanaan dasar PT-PTN Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional terhadap pembangunan insan ialah dapat menyediakan skim simpanan dan menguruskan deposit untuk tujuan memberi peluang mendapatkan pendidikan tinggi. Implikasi pelaksanaan dasar PT-PTN terhadap pembangunan negara pula adalah dapat menuju negara yang berpendudukan bijak dan pengamalan demokrasi pendidikan. Pembentangan kali ini, saya ingin menilai pelaksanaan satu dasar pendidikan di Malaysia dari aspek pelaksanaan dan pencapaian. Satu dasar pendidikan di Malaysia iaitu memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuh bahasa Inggeris. Kata ringkasnya, dasar NBM-MBI. Pelaksanaan dasar NBM-MBI yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pada tahun 2011 berikutan pemasuhan dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris iaitu PPSMI secara beransur-ansur mulai 2011 dan berakhir sepenuhnya pada tahun 2014. Terdapat beberapa objektif dasar NBM-MBI iaitu penerokaan ilmu, pengisian dalam bidang kerjaya, melahirkan generasi yang berkeyakinan dan penggunaan dalam urusan rasmi. Tujuan dasar NBM-MBI ialah melahirkan generasi yang fasih dan yakin menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, memupuk perpaduan rakyat, bahasa komunikasi utama dan bahasa ilmu.
Cara pembentukan dasar MBM/MBI ialah dengan mengadakan latihan dan peningkatan profesionalisme guru bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Guru Bahasa Inggeris dilatih bagi meningkatkan profesionalisme guru serta dibekalkan dengan kemahiran selaras dengan pembangunan pendidikan nasional. Pelaksanaan dasar MBM/MBI ialah memartabatkan Bahasa Melayu, seterusnya memperkukuh penguasaan Bahasa Inggeris. Di samping itu, transformasikan kurikulum Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Seterusnya, meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti bahasa dan mengukur pencapaian murid berdasarkan standard prestasi PBS. Akhir sekali, memperluas penggunaan bahan dan peralatan serta mengintegrasi teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Terdapat beberapa cara pelaksanaan dan pencapaian objektif dasar MBM/MBI. Pertama sekali ialah pembudayaan bahasa Malaysia dan penguasaan bahasa Inggeris yang bermula pada peringkat sekolah. Kedua, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Ketiga, proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam dua bahasa. Keempat, penekanan dalam penggunaan bahasa Inggeris dapat membantu generasi baru bersaing pada peringkat antarabangsa serta menguasai pemilihan teknologi dan maklumat. Kelima, memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam urusan kerajaan dan penggunaannya dalam bidang lain. Pesan pelaksanaan dan pencapaian dasar MBM/MBI ialah pelajar lebih mudah mengikuti pengajaran dan pembelajaran PDP dalam bahasa Melayu berbanding bahasa Inggeris. Seterusnya, keputusan ujian penilaian sekolah rendah UPSR, penilaian menengah rendah PMR yang terdahulu dan sijil pelajaran Malaysia SPM menunjukkan bahawa pencapaian pelajar dalam penggunaan bahasa Melayu adalah jauh lebih tinggi daripada penggunaan bahasa Inggeris, tidak kira murid tersebut berada di bandar maupun luar bandar. Di samping itu, kajian The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization iaitu UNESCO mendapati bahawa pelajar lebih mudah mengikuti pelajaran dalam bahasa ibunda pada peringkat awal persekolahan. Seterusnya, jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar dalam mata pelajaran sains dan matematik semakin rapat. Akhir sekali, perbezaan pemahaman di antara para pelajar tidak terjadi. Kesimpulannya, pelaksanaan dan pencapaian dasar MBM/MBI di Malaysia pada tahun 2011 dapat memberi keadilan kepada semua pelajar, tidak kira berada di bandar maupun luar bandar. Semua murid yang terdiri dari pelbagai status ekonomi keluarga mendapat ilmu pengetahuan tanpa perbezaan pemahaman di dalam mata pelajaran sains dan matematik. Akhir sekali, semua rakyat dapat membangunkan negara tanpa berselisih faham mengenai ilmu teknologi dan maklumat dalam arus pemodenan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.